Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Murid-murid semua apa khabar? Cikgu berharap murid-murid ceria dan bersemangat setelah seminggu kita bercuti. Baiklah, kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam mata pelajaran sains. Pada hari ini, kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita dalam unit 7, ketumpatan. Tajuk yang akan kita belajar adalah air menjadi lebih tumpat. Cikgu berharap murid-murid dapat menonton video ini hingga ke akhirnya. Sambil menonton video ini, murid-murid boleh merujuk buku teks di halaman 99 hingga 101. Mari kita teruskan. Objektif pembelajaran pada hari ini adalah pada akhir pembelajaran, murid dapat membuat kesimpulan cara yang membolehkan air menjadi lebih tumpat. Manakala, kriteria kejayaan pula, murid berjaya menyatakan kesimpulan cara yang membolehkan air menjadi lebih tumpat dengan baik. Sebelum memulakan pembelajaran, mari kita imbas sedikit tentang tajuk yang telah kita pelajari dalam pelajaran yang lepas. Dalam pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar bahawa ketumpatan setiap objek adalah berbeza. Ada objek yang lebih tumpat daripada air dan ada juga objek yang kurang tumpat daripada air. Objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul, manakala objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Murid-murid masih ingat lagi? Kita mulakan pembelajaran kita dengan aktiviti yang pertama, iaitu mempelajari cara untuk menjadikan air lebih tumpat. Mari kita sama-sama lihat situasi ini. Oh, rupa-rupanya buah anggur lebih tumpat daripada air. Bolehkah buah anggur ini ditimbulkan di permukaan air? Buah anggur boleh timbul jika air menjadi lebih tumpat. Bagaimanakah caranya? Apabila garam dilarutkan ke dalam air, air akan menjadi lebih tumpat. Oleh itu, buah anggur yang asalnya tenggelam boleh ditimbulkan. Berdasarkan situasi tadi, Cikgu Adam telah memasukkan garam ke dalam air. Tindakan itu menyebabkan air menjadi lebih tumpat. Oleh sebab itulah, buah anggur yang tenggelam itu telah menjadi timbul. Apakah yang berlaku jika gula yang ditambah ke dalam air? Mari sama-sama kita lakukan penyiasatan. Mari uji dengan melakukan eksperimen mengapungkan model ikan dalam air. Antara alat dan bahan yang diperlukan adalah bikar, pisau, 200 ml air, gula, spatula dan lobak merah. Langkah-langkahnya adalah: pertama, potong dan ukir lobak merah menjadi bentuk ikan. Kedua, masukkan model ikan dan 1 sudu gula ke dalam air. Aduk
sehingga semua gula larut. Seterusnya, tambah gula dan aduk sehingga model ikan timbul. Dan yang terakhir, bincang dan catatkan pemerhatian kamu. Mari kita lakukan. Berdasarkan uji kaji tadi, berapakah bilangan sudu gula diperlukan untuk menimbulkan model ikan? Ya, 2 sudu diperlukan untuk menimbulkan model ikan tadi. Kesimpulannya, mengapakah model ikan boleh timbul setelah gula ditambahkan ke dalam air itu ya? Model ikan boleh timbul setelah gula ditambahkan ke dalam air kerana air menjadi lebih tumpat. Mari kita ke aktiviti yang kedua, iaitu melakukan eksperimen. Kita akan melakukan eksperimen tentang ketumpatan cecair. Cecair yang manakah yang akan berada di atas dan cecair manakah yang berada di bawah. Kemudian, kita akan mengaitkannya dengan ketumpatan. Jom kita mulakan. Antara alat dan bahan yang diperlukan adalah botol plastik, corong turas dan 3 jenis cecair. Murid juga boleh menggunakan botol kaca yang bertutup sekiranya murid tiada botol plastik. Cawan lutsina juga boleh digunakan. 3 jenis cecair yang akan kita gunakan pada hari ini adalah air yang berwarna, minyak masak dan sabun cecair. Jom kita mula. Langkah-langkahnya, pertama, masukkan air berwarna ke dalam botol menggunakan corong turas. Kemudian, masukkan pula minyak masak. Hati-hati ya, jangan sampai tertumpah. Kemudian, tutup botol dengan ketat dan goncangkannya. Biarkan seketika dan perhatikan perubahan yang berlaku. Murid-murid, cuba perhatikan. Kita dapat lihat kedua-dua cecair yang telah kita tuang ke dalam botol tadi telah terasing. Minyak berada di lapisan atas, manakala air berwarna ada di lapisan yang bawah. Langkah seterusnya, tuang sabun cecair ke dalam botol secara perlahan-lahan. Perhatikan perubahan yang berlaku. Sabun cecair berada di lapisan paling bawah. Kesimpulannya, cecair yang berada di paling atas adalah kurang tumpat. Manakala, cecair yang berada di paling bawah adalah lebih tumpat. Ini bermakna minyak adalah kurang tumpat daripada air berwarna dan sabun. Sabun pula lebih tumpat daripada air berwarna dan minyak.
Menarik kan murid-murid? Murid-murid boleh melakukan eksperimen ini di rumah. Jomlah cuba. Kita sudah berada di bahagian tugasan. Murid diminta untuk membuat latihan dalam buku aktiviti muka surat 65 dan 66. Dalam muka surat 65, murid diminta untuk mengkaji perbezaan ketumpatan antara dua jenis buah. Manakala dalam muka surat 66, murid diminta untuk melengkapkan jawapan tentang uji kaji perbandingan ketumpatan beberapa jenis objek dan cecair di dalam sebuah bikar. Untuk mengukuhkan lagi pemahaman murid, murid digalakkan untuk membuat uji kaji atau eksperimen ketumpatan cecair seperti yang telah ditonton tadi. Rakam proses uji kaji dan hantarkan video tersebut beserta latihan buku aktiviti yang telah lengkap melalui aplikasi WhatsApp ke nombor cikgu. Jangan lupa ya. Baiklah murid-murid, kita sudah pun berada di akhir pembelajaran. Sebelum undur diri, terima kasih cikgu ucapkan atas perhatian yang diberikan. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bye.